Okey Ustaz, dipersilakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita pada hadis yang ke-600 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Maksudnya, daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkannya sewaktu hidup. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad mengikut syarat Imam Muslim. Wa zada Ibnu Majah min hadits Ummi Salamah fil itsm. Dan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah ada penambahan, di dalam riwayat Imam Ibnu Majah daripada hadis Ummi Salamah ada penambahan pada dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu juga Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, dia menceritakan kepada kita suatu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkataan Rasulullah itu menyatakan hukum kita orang hidup melakukan sesuatu kepada orang yang telah meninggal dunia. Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah mematahkan tulang si mati, hukumnya adalah seperti mematahkan tulang orang yang hidup pada sudut dosa. Maksudnya, sebagaimana perlu kita kena menghormati orang yang hidup, begitu juga kita perlu kena menghormati orang yang telah meninggal dunia. Orang yang hidup tidak boleh kita repih tulang dia. Boleh kita repih tulang dia? Tak boleh. Nak repih tulang dia, nak kelar dia, nak tapar dia, nak sepak dia, nak melukakan dia, kerak tangan dia, kerak telinga dia, boleh ke tak? Tidak dibolehkan. Hukum dia adalah haram.
Tak boleh, hukum dia adalah haram. Begitu juga, tidak boleh kita mematahkan tulang si mati. Tidak boleh kita lepas si mati. Mu mati dah sedap leping masih hidup tak berani. Kita kena jaga. Orang yang mati dimuliakan oleh syarak, sebagaimana dia ketika hidup juga dimuliakan oleh syarak. Kerana orang yang mati juga adalah anak Adam. Cuma perbezaan dia telah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa karramna bani Adam." Kami memuliakan anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau orang tanya kita apakah hukum mematahkan tulang si mati, hukum dia adalah haram. Berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ibn Majah, dan beberapa orang ulama hadis yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah, dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Sebab itulah ulama, antara perkara yang dibincang dalam kitab fiqh adalah hukum membongkar kubur si mati. Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Melainkan apabila ada alasan-alasan yang diizinkan oleh syarak. Hukum melangkah kubur si mati tidak dibolehkan. Melainkan apabila ada keperluan. Kerana kita mesti kena jaga kehormatan si mati. Cuma, kita ketika kita hidup, dalam keadaan tertentu boleh kita melukakan tubuh badan kita sendiri. Kadang-kadang boleh kita kerak kaki. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Sebagai contoh, orang yang kena penyakit kencing manis, kaki dia bunguk. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Jadi atas nasihat doktor, kaki dia perlu dipotong. Atas nasihat doktor, kaki dia perlu dipotong dan dikerak. Boleh ke tak? Boleh. Pada asalnya boleh ke tak? Tak boleh. Tapi apabila ada keperluan, apabila diperlukan, maka boleh kita kerak. Maka begitu juga dalam hal si mati. Kalau ada keperluan yang diizinkan oleh syarak, boleh. Sebagai contoh, polis nak buat bedah siasat untuk menyiasat apakah punca kematian dia, mungkin kerana jenayah yang dilakukan ke atasnya ataupun sebaliknya. Tapi melakukan hal tersebut oleh pakar-pakar perubatan mesti kena jaga. Kerana perkara yang diharuskan kerana darurah perlu ditakdirkan, disakatkan dengan sakatannya sahaja. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh siapa ke ambil belaka barang organ dalaman bagi si mati. Itu tidak dibolehkan. Itu dinamakan curi. Itu adalah salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala, ilhadu li lahda wansibu 'ala al-labin, ilhadu li lahda wansibu 'alayya al-labina nasba. Gitu baru tu. Wansibu 'alayya al-labina nasba. Sebab dalam kitab Amba ni ditulis wansibu 'ala al-labin. Bukan, salah. Bukan. Wansibu 'alayya al-labina nasba. Kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur. Dia di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. Antara sahabat yang dijamin syurga, 10 orang sahabat yang dijamin syurga, antaranya adalah nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas.
Dan Sa'ad bin Abi Waqqas antara kelebihannya dia adalah seorang sahabat yang mustajab doa. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang cukup hebatlah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang cukup dibanggakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah suatu perkataan yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada dia. Benda perkataan Rasulullah ucapkan kepada dia, kata Rasulullah, irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi. Lontar wahai Sa'ad, panah wahai Sa'ad, lontar ke arah musuh. Aku sanggup menebuskan engkau dengan ibu dan ayahku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah tidak pernah mengucap perkataan tersebut melainkan kepada aku. Oh, hebat tu. Sanggup menebuskan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ayah dan ibu dia. Gembiranya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ucapan tersebut yang pernah diucapkan oleh Rasul kepada beliau. Sahabat Rasulullah cukup gembira kalau sekiranya benda-benda yang berkait dengan peribadi dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muliakan. Memang gembira. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal makhluk Allah. Tidak ada makhluk Allah yang paling mulia, yang paling hebat berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cukup mulia di sisi Allah memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada beliau. Pasti adalah suatu perkara yang cukup menggembirakan. Allah. Dalam hadis ni, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahawasanya ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas telah berpesan, telah berwasiat, masukkanlah jenazahku ke dalam liang lahat. Lalu tutuplah liangnya dengan batu bata seperti yang telah dilakukan terhadap jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas dia berpesan, kalau aku mati dengan molek, kalau aku mati, mu tanang aku dalam liang lahat. Lepas tu mentutupi di atas aku dengan batu bata. Dia suruh dia tanang dalam liang lahat, lepas tu tutup dengan batu bata. Tutup dengan dia dengan batu bata. Sebagaimana pernah dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanam dalam liang lahat. Pastinya apa yang dipilih oleh Allah kepada Rasulnya, perkara itu adalah yang terbaik. Cara kita tanam jenazah ataupun cara penanaman jenazah di zaman Rasulullah, dia ada dua. Yang pertamanya dengan lahad. Yang keduanya dengan syaqqa. Okey, kita ada benda lahad, lepas tu kita ada syaq. Okey, bagaimanakah lahad dan bagaimanakah syaq? Lahad ni kita gali sekadar ketinggian yang boleh menutupi bau si mati. Sebab kita sekurang-kurang lubang kubur mesti kedalaman yang boleh menutupi si mati dan boleh menghalang binatang buah, kalau di tempat tersebut ada binatang buah, daripada mencapai mayat si mati. Maka kedalaman tersebut berbeza daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Ada setengah tempat kalau tanam kat pusat, dia dapat menutupi dah bau mayat. Macam kalau kita tanam kambing kan, awak mati, kita tanam sampai kat mana, kat peha, bau busuk lagi tu. Dah, tapi mungkin manusia dia lebih busuk daripada binatang kan. Okey, dalam sikit. Setengah tempat. Okey, itu sekurang-kurang. Sebab itulah dalam kitab Matan Safinatun Najah ni sebut lagu mana? Wa aqallud dafni hufratun taktumu raihatahu. Maksud dia, sekurang-kurang tanam adalah satu lubang yang dapat menutupi bau si mati. Wa tahrusuhu minas siba', dan dapat menjaga si mati daripada binatang buas. Manakala
Hak yang paling afdal adalah qamatun wa basṭah. Setinggi orang yang berdiri dan olah tangan pula. Cakap kita, cakap Terengganu sengunjung. Kita berdiri, kita angkat tangan. Okey, sedalang tu lah. Tapi kira orang hak yang sederhana. Jangan kira orang rendah. Jangan kira orang tinggi. Orang hak yang macam ketinggian Abang Mezi, sederhana lah tu. Sederhana lah. Faham? Kita orang hak yang sederhana. Jadi, itu kedalaman dia. Okey, lepas daripada kita gali, sama ada kita ambil hak yang sekurang-kurang ataupun yang paling afdal, siap dah lubang, maka kita buat, kita gali pula, kita buat bilik bahagian kiblat. Okey, mana bahagian kiblat? Faham tak bahagian kiblat? Jadi sekarang ni kita gali kubur begini kan. Ni bahagian matahari naik, ni bahagian jatuh. Kita gali di bahagian jatuh. Kita gali bahagian jatuh. Faham? Kita gali, kita buat bilik bawah tu. Nanti kita buat turun mayat, kita akan letak mayat saat itu, kita iringkan mayat dalam bilik tersebut. Jelas tak? Jelas tak? Dan jarang sekarang ni orang buat lahat, khususnya di Terengganu. Memang tak ada di Terengganu, tak pernah jumpa di Terengganu. Melainkan orang hak yang betul-betul mengambil berat. Dan orang hak yang menguruskan jenazah di kubur saat ni tu orang belajar. Dan insya-Allah kita kalau ada kesempatan, kita kena ambil tugas sang ni. Datuk Imam kat kita ada 2 orang tau. Pengusi lagi. Nak benda lagi kan. Jadi kita kena ambil berat bab ni. Tapi nak buat mana kita kekangan masa. Anak sendiri kekangan masa, tidak sempat. Ni PKP, kalau tidak PKP, malah tak ada semua. Tak ada. Baik. Tak ada semua kapung lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan sebagai benda lahad. Ke tidak lahad? Jadi lahad adakah guna keranda? Tak guna keranda. Bawa mayat letak dalam lubang dia, lepas tu letak dalam bilik tu. Lepas tu lubang saat ni kita tutup dengan dia dengan batu bata. Cari batu bata hak yang panjang tu. Kan ada batu bata hak yang lebar tu kan? Tutup. Tak tutup. Jadi lepas daripada tutup, kalau kita tengok dalam lubang tu mayat ada tak? Tak ada mayat dah. Kenapa? Ataupun tutup dengan benda kayu. Dan buat lahat ni memang perbelanjaan cukup murah. Tak perlu guna keranda-keranda dah. Kayu tak semesti kayu yang lawa-lawa. Faham? Cari kayu reja-reja pun tak ada masalah. Kita tutup lubang tersebut untuk mengelak daripada tanah saat ni tu kena tertimbus si mati. Masa kita tanam. Lepas dah betul ikutlah. Okey, nampak? Jelas kan? Tu dia panggil benda lahad. Yang keduanya syak. Syak ni gini syak. Gali, siap. Lepas tu kita pun gali tengah-tengah ke, tepi ke, tapi bukan lali di dinding. Buat pula satu, macam ke satu lokap. Tengah saat ni tu kita belah pula tengah. Kita tidak belah tengah. Kau tahu ni saat ni belah benda? Belah dinding. Belah bawah dinding bahagian kiblat. Kau ni belah benda? Belah tengah. Kita tidak belah tengah. Kita buat belah tengah. Tujuan untuk kita boleh masukkan mayat di dalam. Tujuan untuk benda? Kita boleh iringkan mayat di dalam. Kita buat dalang sikit. Kalau kita buat dalang sikit, nanti kalau kita cuma doa dalang pun tak apa. Kalau doa dalang, cara dia tak bukan doa dalang lah. Cara dia kita letak batu sekeliling. Letak batu sekeliling. Lepas daripada letak batu, kat mana pula? Lepas tu, letak batu atas. Banyak sikit penggunaan batu. Ataupun nak guna khanda pun boleh. Tapi kalau sekali khanda main 5-600, tak tahulah anak, tak tahu harga berapa khanda. Kalau harga khanda 5-600, batu bata tak siapa pun 100 ya, baik guna batu bata. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Tak siapa 100 ya, baik guna batu bata. Lepas tu lebih wikana, payah benda. Ada maksudnya sedekah. Kau wikana sedekah boleh pahala. Sedekah niat kepada si mati, sepakat ulama mengatakan ia memberi manfaat kepada si mati. Kita nampak lagi buat syak.
Dan akan datang kalau sekiranya balik kampung akan datang, ataupun kita menjadi pimpinan masyarakat, kalau kita boleh ubah benda tu di tempat kita, kita ubah. Kita buat lahad ataupun syak. Ijma' ulama mengatakan boleh kita buat lahad dan boleh kita buat syak. Cuma yang paling afdal adalah buat lahad. Melainkan kalau tempat tersebut tidak boleh buat lahad, tanah pasir, apa tanah cepat rebis, maka buat syak. Kalau tak boleh juga nak buat syak tidak mungkin tidak boleh buat. Syak sebenarnya mudah, bukan kita kata tidak mungkin. Syak ni boleh buat. Kalau gali boleh, syak boleh buat. Sebab kita buat tu kita halang dengan bata selalu tepi. Kita tak gitu. Syak boleh buat. Sama ada kita buat lahad ataupun kita buat syak. Sama ada buat lahad ataupun syak. Mana hak yang paling comel, hak yang paling afdal, buat lahad. Sebab dia, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanam dalam lahad. Dan Allah Ta'ala tidak memilih untuk Rasulnya melainkan perkara hak yang paling terbaik. Bahkan di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, Imam Tirmizi dalam kitab jami'nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Lahad adalah untuk kita, manakala syak adalah untuk orang selain daripada kita. Tengok kata Rasulullah. Lahad untuk kita dan syak adalah selain daripada kita, untuk selain daripada kita. Maksudnya bukan untuk kita, untuk orang lain. Ahlul kitab, Yahudi, Nasara ketika tu ditanam dalam syak. Manakala kita kena tanam dalam lahad. Tu maksud apa yang disampaikan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Walaupun dalam hadis ni menyebut bahawa syak li ghairina, tapi sepakat ulama mengatakan bahawasanya harus tanam dengan syak, tetapi hak yang paling comel dengan lahad. Kerana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada dua orang tukang gali. Satunya orang hak yang gali lahad, yang keduanya hak yang gali syak. Jadi kalau sekiranya tidak harus gali syak, maka pastinya Rasul larang orang yang gali syak menggali jenazah, gali benda kubur secara syak. Okey, boleh faham? Bahkan ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengemumikan jenazah, dia buat secara syak. Ngerti tak lagi? Baik. Dan setelah daripada Rasul wafat, sebenarnya para sahabat Rasulullah berbeza pandangan. Kita nak tanam Rasul dalam syak ke dalam lahad? Berbeza pandangan. Maka kata sebahagian daripada sahabat, tak silap ingat Umar, pergi panggil belaka dua-dua. Tukang gali lahad dengan tukang gali syak. Siapa hak yang datang dulu, dia hak yang gali. Ternyata hak yang datang dulu siapa? Orang hak yang gali lahad. Maka lahad itulah hak yang paling afdal. Jadi sunat kita tanam jenazah dengan lahad. Sebenarnya masyarakat kita kena ajar. Sebab kita di tempat kita sekarang ni, lahad pun tak, syak pun tak, hak yang buat benda keranda. Keranda pula jadi macam kotak. Sedangkan tanam jenazah dalam kotak hukum dia makruh. Hak ini disebut secara jelas dalam kitab Minhajul Talibin. Wa yukrahu tabut. Letakkan kotak dan mayat dalam kotak, tanam dalam kotak hukum dia makruh. Jadi untuk mengelakkan daripada makruh, jangan tanam dalam kotak. Tapi di Kelantan tak, Di Kelantan hak yang anda duduk lama lah. Duduk lama juga di Kelantan, anda duduk 5 tahun lebih kurang anda duduk Kelantan. Dan anda pun banyak kerap kali lagi kubur. Banyak tempat hak yang anda tengok lah, takut ada juga tempat-tempat hak yang terlepas pandang. Sebenarnya anda tengok memang dia tidak tanam pakai khanda. Kat kita pakai khanda belaka. Kat kita pakai khanda. Jadi sebaik-baiknya kita buat benda hak yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya ada kebaikannya, pastinya ada keberkatannya. Dan macam gerhana hak khabar minggu lepas lah, kalau sekiranya kita tidak mula, maka bila lagi akan berubah. Benda hak yang tak comel bila lagi akan berubah kalau kita tidak mulakan. Kalau tempat hak yang tidak boleh nak buat syak, tidak boleh nak buat lahad, tu tak ada masalah lah. Tapi ada juga tempat hak yang boleh buat syak, mungkin lahad tak boleh buat tapi boleh syak, tapi tetap tidak buat syak, tetap guna keranda. Itu benda hak yang tak comel sebenarnya. Bukanlah sampai kepada haram,
Tapi jelas benda tu adalah benda yang tak comel. Sebab benda tu benda yang makruh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas siap pesang lagi. Siap berwasiat. Siap berwasiat. Bukan apa dia siap berwasiat? Sebab di zaman dia ada orang yang tanang jenazah dengan lahad, ada orang yang tanang jenazah dengan syak. Dan syak lebih mudah daripada lahad. Okey, syak lebih mudah daripada lahad. Jadi oleh kerana ada orang tanang gitu, ada orang tanang gini, maka dia nak manda hak yang paling afdal, maka dia pesang lalu dah. Dia pesang lalu dah. Siap pesang tanang lahad, patut letak batu bata di atas lubang saat ni tu. Sebagaimana dibuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ke mati pun nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak yang sebenarnya perlu ada dalam hati setiap orang beriman. Mesti kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Mestilah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, yang mendapat hidayah selepas daripada aku, iaitu sunnah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Katanya walil Baihaqi an Jabirin nahwuh wa zada wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin wa sahhahu Ibnu Hibban. Maksudnya menurut riwayat Al-Baihaqi melalui Jabir radhiyallahu taala anhu telah menyebutkan perkara yang sama. Maksudnya dalam riwayat Imam Baihaqi ada sebut benda yang sama, namun ditambahkan, ada sedikit penambahan dalam riwayat Imam Baihaqi. Dan kuburnya ditinggikan sejengkal daripada permukaan tanah. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi sejengkal lebih kurang ni sejengkal. Jadi lepas daripada kita tanam jenazah, maka kita tinggikan sedikit kubur sebanyak sejengkal. Kita tinggikan kubur sejengkal. Tambah-tambah tempat kita hujang selalu. Kalau kita tak tinggikan sejengkal, lepas turun hujang, kita akan tengok kan ni, tergelok kubur, air takung dalam. Sebab ia jadi dia panggil dia mampak, dia panggil ke panggil dia mendap. Mendap ke mampak ikutlah. Jadi mendap, faham? Jadi buat tinggi sikit, buat sejengkal. Hukum dia adalah sunat lepas daripada kita tanam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Katanya wali muslimin anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Maksudnya menurut riwayat Muslim melalui Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyebut bahawa Rasulullah melarang mengsemingkan kubur. Letak seming di atas kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Jadi apabila mati tu, gaul seming, ikat, buat macam Cina buat ke, atau dah buat sekalipun, letak seming atas kubur, hukum dia adalah dilarang. Cuma larangan ini adalah larangan makruh. Melainkan kalau tanah perkuburan saat itu adalah tanah perkuburan musabbal, wakaf, yang mana perbuatan tersebut menyebabkan akan menyempitkan kubur, maka hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Sama juga buat binaan-binaan di atas kubur, ia dilarang. Dalam hadis ni dilarang juga bahawa membuat binaan di atas kubur dan duduk di atas kubur. Maksud duduk di atas kubur ni
ni tempat kubur, hak jenazah duduk bawah, duduk atas tu. Dilarang. Kerana kita perlu menghormati jenazah tersebut. Kubur adalah tempat-tempat kediaman mereka. Duduk atas kubur tu dilarang. Hukum dia adalah dilarang. Tapi kalau kita pergi tanang mayat, kita duduk bukan atas kubur, duduk tepi, tu tak ada masalah. Sebab Nabi SAW pernah ketika menghadiri proses pengebumian sebahagian daripada sahabat dia, anak dia, Rasulullah SAW duduk. Tu tak ada masalah. Nampak? Seterusnya, wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Uthman bin Mad'un. Ala Uthman bin Mad'un. وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني. Daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah Uthman ibn Mad'un, seorang sahabat Rasulullah. Uthman bin Mad'un mati. Rasul sembahyang ke atas jenazah beliau. Dan Rasulullah mendatangi kuburnya. Rasul atas sapat kubur. Sebab ada ganjaran. Yang kita bincang sebelum daripada ni, ganjaran dia berapa qirat? 2 qirat. Ingat tak? 1 qirat besar mana? Sebesar Bukit Uhud, Gunung Uhud. Besar. Jadi Rasulullah sapat atas kubur. Di kubur tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaburi dengan 3 genggaman tanah di dalam kubur beliau. Dalam kubur Uthman bin Mad'un. Rasulullah melakukan hal tersebut sambil berdiri. Ketika tanang jenazah Uthman bin Mad'un, Rasul ambil tanah. Rasul ambil tanah 3, Rasul putak 2, 3, Rasul tak dalam kubur. Kenapa Rasul buat gitu? Untuk mengambil kelebihan dan fadilat tanang si mati. Maksudnya nampak ada kerja sama. Sebab itulah bukan suatu benda yang comel kalau sekiranya orang yang skop tanah dalam kubur, dok ramai mana tengok letih dah. Kita hok gagah ni dok kilas tangan. Body katang seorang-seorang. Pada dok arah orang je. Itu sebenarnya dok comel. Saling bantu-membantu. Benda hok yang berat sama-sama kita pikul. Tak gitu. Tengok orang tu nak olah cok lagi duk nesuk belakang. Nesuk lalu belakang. Itu dok comel. Faham? Jadi kita kena bersama. Sebenarnya tanang saat ni tu ada kelebihan. Sebab Rasulullah ambil juga sikit, ambil 3 rauk tanah perlu dalam kubur untuk mengambil kelebihan menanam jenazah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an Uthman radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. Maksudnya daripada Uthman, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila telah selesai daripada menguburkan jenazah, baginda berdiri berdekatan kuburnya lalu bersabda, mohonlah keampunan untuk saudara kamu ini dan mintalah keteguhan iman untuknya, kerana sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya.
Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Sayyidina Uthman menceritakan kepada kita bahawasanya Nabi SAW dulu ketika Rasul hidup, kata Sayyidina Uthman, apabila selesai pengebumian jenazah, maka Rasul berdiri dekat dengan kubur dia. Rasul pun pesan kepada orang ramai-ramai, mohonlah keampunan kepada Allah untuk saudara kamu ini. Jadi minta supaya orang hidup berdoa kepada si mati agar Allah Ta'ala mengampun dosa dia. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengampunkan si mati ini, memberi keampunan kepada si mati ini, mengampuni si mati ini. Dan minta juga kepada Allah agar Allah Ta'ala bagi ketetapan kepada dia. Kerana sekarang ni dia sedang disoal. Tak tahu. Orang yang disoal mungkin akan dapat jawab dan mungkin tidak. Kita minta Allah Ta'ala bagi dia tasbit, ketetapan kepada dia, agar dia dapat menghadapi dengan mudah, dapat jawab dengan mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah antara perkara yang disunatkan selepas daripada kita selesai tanang jenazah, kita berdoa agar Allah Ta'ala memberi keampunan kepada dia. Allahumma ghafir li sahibi hadzal qabr. Ya Allah, berilah keampunan kepada tuan kubur ini. Allahumma ghafir li Muhammad Amin. Ya Allah, berilah keampunan kepada Amin kalau dia mati, sebagai contoh. Lepas tu, wa thabbithu 'inda soal, berilah ketetapan kepada dia ketika soal, ketika pertanyaan. Sunat lepas daripada tu, lepas daripada tanang, kita baca doa tersebut. Kena ingat selalulah untuk kita amalkan, kerana ilmu ni perlu diamalkan. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita bincang sama-sama dapat mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkatan kepada majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita bincangkan. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.